Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Kareem. Sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Selamat tengah malam, saudara. Apa kabar semua yang sedang menonton Malam Seram? Rancangan Malam Seram ini hanya sekadar perkongsian saja. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut dengan apa yang disampaikan. Bagaimana dengan puasa anda? Kalau masih belum lagi nak berpuasa, ingat, satu hari kita juga akan mati. Sudahkah kita bersiap sedia untuk kita menghadap hari mati? Saudara, puasalah dan cuba rasa nikmatnya. Masya Allah. Sudah bersedia? Kita mulakan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari.
Saudara para penonton Malam Seram, kisah berikut ini yang ingin Casey bacakan kepada anda semua. Ini datang daripada pengirim yang ingin dikenali dengan nama Suhaila. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Saya nak berkongsi satu kejadian seram ketika saya hamil berbadan dua. Tapi ini lama dulu, Casey. Sekitar awal tahun 90-an. Masa tu saya pregnant anak yang pertama. Saya ni orang yang mudah percaya, mudah sangat percaya dekat orang. Bila pindah dekat rumah baru yang terletak di kawasan, pada waktu itu di kawasan Bedok North. Sebelum ni baru kahwin, saya tinggal bersama dengan ibu bapa mertua. Tunggu rumah, dapatlah rumah dekat Bedok North Street. Tak boleh sebutkan lah. Jadi sebelum masa tu belum lagi saya hamil. Ada seorang jiran sebelah ni, okey lah, tak sombong. Setakat senyum angkat tangan, itu je lah. Tapi Casey, apa yang berlaku, jiran sebelah ni tiba-tiba, Casey, masa tu masih belum kenal lagi. Kenapa agaknya dia macam ni, masih belum tahu. Jiran sebelah ni tiba-tiba baik. Baik sangat. Dan dia akan ketuk pintu rumah bila selalunya suami tak ada dekat rumah. Bila suami saya bekerja, bila suami saya keluar, bila saya duduk sorang-sorang dalam rumah, nanti tiba-tiba tengah duduk dengar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia ketuk pintu rumah saya, Casey. Waalaikumsalam, kejap. Saya buka pintu. Makcik yang dekat, kakak yang dekat sebelah ni. Saya tengok dia, saya senyum dan saya tanya, ya kak? Tak ada. Saja je nak apa ni, lalu depan rumah kau nak tanya khabar. Kau sihat? Waktu tu agak ganjal sikit. Saya rasa ni bukan perkataan dia, saya rasa janggal. Dekat dia je ganjal. Mungkin terbalik agaknya. Waktu tu agak janggal sedikit. Janggal tu tak biasalah. Perkara-perkara yang kita tidak buat dan tidak biasa, janggal. Dan saya pun senyum. Saya kata, saya okey kak. Dan Casey, masa tu saya dah beritahu dah ibu saya, keluarga mertua dan beberapa kawan rapat yang saya ni sudah berbadan dua. Saya dah buat pemeriksaan secara manual, iaitu saya beli test kit. Kemudian saya dah buat pemeriksaan, jumpa dekat doktor. Doktor pun dah sahkan melalui air kencing saya, yang saya waktu tu dah pun masuk lebih kurang nak dekat sebulan. Maaf, nak dekat sebulan lebih, 2 bulan pregnant. Tapi rasa muntah-muntah tak ada pula. Cuma saya rasa saya ni lebih nak makan. Asyik-asyik lapar. Asyik-asyik lapar. Rasa tak sedap hati dengan selera makan semakin meningkat. Itulah yang saya periksa. Dan lat beberapa hari, jiran sebelah ni ketuk pintu datang, tanya, saja aku lalu depan rumah kau ni, nak tanya khabar. Oh, saya sihat kak. Tak kasi aku masuk ke? Saya pun buka pintu, Casey. Kan saya katakan tadi, saya ni mudah percaya dengan orang. Yalah, tak nak bersangka buruk, buka pintu. Dia pun masuk, duduk Casey dekat ruang tamu. Duduk, dia berbual, dia tanya, suami kau mana? Suami tak ada kat rumah, kerja. Oh, dia kerja macam waktu macam ni dia kerja? Taklah, ikut shift. Kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi, petang. Tengoklah. Oh, jadi shift lah. Kalau suami kau tak ada rumah, kalau kau sorang-sorang ni rasa takut, nak orang teman ke, berbual ke, bilang je kakak, alah kita jiran sebelah je. Bilang je aku kat sebelah, aku boleh datang. Kau nak datang rumah aku duduk pun boleh, tak kisah pun.
Kemudian dia tengok saya dia tenung ke si. Saya pun ya kak, hairan ke si. Dah berminggu bulan kat situ, tak pernah pun dia tegur. Macam tu sekali dia tegur saya. Setakat senyum, kemudian senyum, dia masuk rumah, kedebam, tutup pintu. Yang ini lain macam pula. Selepas dia cakap macam tu, saya pun diam, tak tahu nak cakap apa ke si, awkward. Jadi dia tengok saya, kemudian mata dia bergerak. Daripada mata tengok mata saya tengok mata dia. Mata dia bergerak terus turun ke bawah. Dia tengok, kenapa kakak ni tengok perut aku ni? Tiba-tiba dia buka topik. Tak ada anak? Belum kak. Oh belum. Bila nak ada anak? Dia tanya lagi. Entahlah kak, kalau ada rezeki adalah. Saya tak nak bilang ke si. Sebab kata mak saya, jangan sangat heboh dekat semua orang. Kalau nak bilang pun orang terdekat. Itu saja. Takut nanti orang cakap-cakap tak jadi. Jadi dia tanya lagi. Oh, sekarang ni tak ada ke? Kosong? Masih kosong? Casey, that moment rasa macam menyesal pula suruh kakak ni masuk. Macam mana Casey Kalau saya cakap tak ada, saya cakap bohong. Adakah itu akan menjadi satu doa yang saya tak akan ada anak? Kan? Padahal saya ada anak. Kalau saya beritahu dia, saya tak nak kecoh Casey. Sekarang saya berbelah bagi. Tiba-tiba Casey, suami saya telefon. Kak minta maaf suami telefon. Saya terpaksa bohong Casey. Suami suruh turun bawah, angkat barang. Okey. Kakak balik dulu Dia berdiri, dia masuk dalam rumah dia. Casey, bayangkan. Suami saya tanya tengah buat apa, dia call. Dia balik malam Casey. Kakak ni datang pada waktu petang. Cakaplah tengah duduk, tak nak cakap tentang kakak sebelah ni. Casey, suami balik malam. Keesokan harinya suami bekerja. Tapi keesokan harinya suami saya bekerja shift malam Casey. Bekerja shift malam. Dia datang lagi. Tuk 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 tuk. Macam mana kakak ni datang lagi lah ketuk pintu. Suami aku tak ada kat rumah ni. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tak ada orang ke kat dalam? Nampak macam ada orang je. Inilah kakak ni. Tuk 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 tuk. Casey, bayangkan, rumah saya dekat ruang tamu ada tingkap nampak dekat koridor luar rumah. Nampak kakak tu macam terjengkit-jengkit nak tengok dekat dalam rumah. Saya tengah sembunyi dekat tembok tepi bilik. Tengah tengok, nampak tangan tengah angkat pegang barang, tengah tiba-tiba nampak kepala dia muncul Casey daripada bahagian atas gelas. Tengok dengan mata terbeliak, tengah tengok dalam rumah. Sejak hari itu, saya cuba Casey elakkan diri saya daripada bercakap dengan kakak ni. Makin seram pula. Apa dia nak Sampailah selepas saya cuba nak elak, berapa kali saya boleh buat Casey. Sampailah pada satu hari, saya tengah duduk dekat ruang tamu. Waktu malam, suami dah kerja. Saya lupa nak tutup pintu. Dia datang Casey. Tuk 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 tuk. Kemudian dah lama kakak tak nampak kau. Kau ke mana? Tanya kakak ni. Saya balik rumah mak. Oh patutlah, banyak kali juga kakak ketuk. Tapi kadang-kadang kakak nampak macam ada bayang-bayang dalam rumah kau. Ya hati-hati tau. Rumah kosong ni ada yang menghuni, kata kakak ni. Saja kakak datang tanya khabar. Dengar-dengar dia sendiri yang cakap ke si. Dengar-dengar dah ada bukan kosong lagi. Apa kak? Tak ada. Bukan kosong lagi. Dia tunjuk perut. Bukan kosong lagi, dah ada. Tak bilang kakak. Kakak suka.
Kakak doakan. Dia datang ke sini, datang dekat. Dia buka pintu sendiri, dia masuk dalam rumah. Datang dekat, dia pegang perut saya. Kakak doakan. Sambil tu dia tengok saya senyum ke si. Dalam ni sihat. Sihatnya. Dia tarik nafas. Sihat. Kakak, saya dah nak tidur lah kak. Nak tidur dah siang ni. Tak apalah. Jaga baik-baik tau. Takut nanti hilang. Dia keluar. Malam tu saya tidur. Tengah nak tidur, golek kiri, golek kanan, golek kiri, golek kanan. Aduh. Saudara, para penonton Malam Seram, saya angkat telefon rumah. Ya. Awal tadi kakak tu telefon rumah, bukan handphone, minta maaf ya. Saya angkat gagang telefon rumah saya. Saya angkat. Hello. Telefon suami ke si dekat kerja. Suami angkat. Suami kebetulan jawab panggilan. Suami dalam office pada malam tu. Jadi tak sibuk, suami jawab panggilan. Hello. Hello bang, perut saya sakit bang. Sakit bang. Aduh. Saya cakap dekat suami. Saudara para penonton Malam Seram, bayangkan suami saya panik. Tiba-tiba dalam masa nak dekat 40 minit, suami sampai depan rumah. Suami ceritakan waktu tu bila dia sampai depan rumah, dia nampak kakak jiran sebelah ni tengah diri depan pintu rumah. Suami keluar daripada tepi koridor. Kakak ni nampak suami dia pusing, dia jalan dekat koridor, terus masuk rumah dia, kedebam, tutup pintu. Suami pada masa tu tak fikir yang bukan-bukan, sebab saya tengah sakit perut. Masuk dalam, saya tengah perut sakit ke si, sakit sangat. Malam tu pergi hospital. Ini dah nak dekat 2 bulan mungkin. 2 bulan lebih saya pregnant kan. Hospital pun buat pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian doktor datang jumpa saya dengan suami. May I know, boleh saya tahu tak, doktor mana yang sahkan awak ni hamil? Saya cakap, our family doctor yang sahkan kita hamil. Ada result test kencing semua, tapi dekat rumah. Okay, hold on lah. Which clinic? Dia tanya lagi. Saya cakap klinik mana, tapi telefon malam tak guna, klinik tu dah tutup. Dipendekkan cerita Casey, doktor tu periksa sampai buat scan Casey. Dia panggil saya, tengok, masuk dalam satu bilik. Dia cakap dekat saya, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak check dulu dalam perut. We want to make sure that whatever inside there is still there and safe. Okay. So dia terangkan pada saya ni benda apa. Saya cakap saya tahu. Sebelum ni doktor dah tunjukkan. Dia pun letak gel dekat perut. Bunyi mesin tu lah. Contohlah, saya tak tahu bunyi mesin tu membuat jantung saya berdegup-degup. Dia check. Dia tunjukkan monitor screen depan saya dengan suami. You see this is, dia tunjukkan. Ini perut, ini dekat mana? Do you see anything? It's empty. Kata sini kosong, tak ada benda. Empty, you see? Dia ke kiri, ke kanan ditunjuk, tak ada benda Casey. I think your doctor might, kemungkinan doktor kau tersilap tak yang cakap kau ni pregnant? I'm not pregnant. But Casey, waktu tu saya dah tak rasa macam saya ni tengah hamil. Dah tak ada macam rasa badan saya ada yang menghuni dalam perut. Perasaan tu dah mula berkurangan Casey. Saya suruh scan lagi. Dia scan, tak ada. Perut saya kosong. Tak ada apa benda dekat dalam. Ya Allah. Berderai air mata jatuh mengalir. Mana pergi anak saya? Mana?
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah yang dikirimkan oleh pengirim kita berkongsi satu kejadian seram. Saya mohon maaf tadi bila saya baca kisah tadi tu, dia kata dia mengangkat telefon, kata suami telefon suruh turun bawah kan, untuk ambil barang. Tadi itulah dia kata telefon, saya kata handphone. Dah terbiasa dengan perkataan handphone kan. Jadi mohon maaf atas tersilap, sebabnya kisah ni berlaku tahun bila ni? 90-an. Mana ada handphone nanti orang cakap apa pula. Minta maaf lah pada pengirim tadi. Okey, walau apa pun, saya bacakan kisah tadi tu berkenaan dengan jiran sebelah ni. Mula-mula sombong, tiba-tiba datang nak bawa kawan lah. Pelik kan? Datang rumah orang petang-petang, pandai pula suami orang balik, kalang kabut kau lari. Ayolah. Tapi kesian lah, ya. Harapan untuk menimang cahaya mata yang pertama tu tiba-tiba gaib. Ataupun memang mungkin benar-benar doktor yang pertama tersilap. Ya, tersilap. Mungkin dia setakat kencing. Kan? Kadang-kadang air kencing tu pun tak semestinya melambangkan orang tu berbadan dua. Ya? Kemungkinan lah, saya pun tidak pasti. Saya cuba fikir logik lah dekat sini. Bila pergi hospital malam tu, bila perut dia terlalu sakit, sampai pergi hospital buat scanning dekat perut, mungkin beberapa kali, dan dapati dalam perut memang tak ada benda. Dan apa yang kakak jiran sebelah tu buat? Apa yang dia buat depan rumah beliau ketika suami bergegas pulang ke rumah kerana dia sakit perut, kan? Suami nampak jiran sebelah tapi suami tak indahkan. Kakak tu jalan tutup pintu, suami lebih pentingkan keadaan isteri yang sedang sakit perut. Ya, dibawa pergi ke hospital untuk dapatkan bantuan. Dan anak dia gaib. Saya nak tanya ni, selepas anak anda gaib, adakah kakak tu masih sibuk-sibuk datang rumah? Mungkin anda boleh beritahu saya, adakah kalau anda mendengar kisah anda dibacakan oleh Casey, anda boleh sambunglah, nak tahu adakah kakak tu masih sibuk lagi datang petang-petang bila suami tak ada. Apa khabar? Dah lama lah tak jumpa. Yalah, kenapalah ya? Apa tujuan bila dia cuba jelaskan dekat sini tentang kakak tu, saya boleh bayangkan lah kakak ni macam dia terlalu over friendly. Tiba-tiba engkau friendly. Apa hal? Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Saudara para penonton Malam Seram, kisah berikut ini lain sikit daripada pengalaman adventure yang kita selalu dengar, kan? Yang ini beliau katanya dengan tajuk saya nak menguji keimanan saya. Pada waktu itu saya boleh katakan yang saya ni agak tak betul sikit, Casey. Kerana apa? Saya nak menguji sejauh mana saya ni percaya dan keimanan saya amat kuat. Beliau kata saya sampai pergi ke tempat-tempat seperti Semak Samun, rumah-rumah kosong, dekat dalam gua untuk solat, Casey. Solat malam, solat tahajud, solat malam. Saya akan buat persiapan dengan lampu, dengan adalah barang-barang yang lain masuk dalam backpack saya. Saya akan masuk tempat-tempat ni, kemudian saya akan bentang sejadah
Kalau belum berwuduk, akan berwuduk, saya akan mula solat. Allahu Akbar. Saudara para penonton Malam Seram, kejadian ini berlaku ketika saya sedang solat di sebuah rumah. Rumah ni cukup famous dekat Johor. Saya tak nak sebut rumah ni, mungkin ramai orang Johor tahu kot. Ataupun bukan orang Johor je, orang Singapura yang bukan tinggal area Johor pun tahu tentang rumah ni. Kata beliau, saya pergi ke rumah ni dengan bawa bekalan-bekalan dan perkakas-perkakas untuk melakukan solat dekat rumah ni. Masuk dalam, Casey, tak ada orang. Tak ada orang. Sunyi dengan bunyi cengkerik. Saya pun jalan. Jalan. Sampailah dalam rumah. Dalam kawasan rumah ni. Belum masuk rumah lagi, dekat kawasan dia je. Tengok kiri, tengok kanan. Saya tengok mana aku nak solat ni. Nak dalam, saya terus masuk sampailah dekat dapur, yang mana dapur tu bumbung dia dah terbuka sikit. Saya pun beri salam ke si. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Masuk jalan. Sampai satu tempat tu saya rasa macam tak sedap hati. Saya berhenti, saya istighfar beberapa kali, baca satu potong ayat ni. Kemudian saya sambung lagi jalan. Bentang sejadah, Kisi. Waktu tu dah berwuduk. Saya duduk berzikir sekejap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kedebuk, barang jatuh dekat belakang. Saya berhenti, tarik nafas, sambung lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kedemuk, barang lagi jatuh ke si. Sambung berzikir. Untuk lebih kurang lagi 20 minit saya duduk berzikir. Saudara para penonton Malam Seram, selepas tu saya dengar bunyi dengar bunyi burung hantu. Tiba-tiba ke si burung hantu datang. Selepas saya habis berzikir, dah tertib berzikir saya habis, saya pun berdiri. Saya nak mulakan solat tahajud. Okey. Bahagian ni, Casey, memang seram sangat-sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Salli lillahi ta'ala. Allah. Saya ditolak dari belakang dekat bahu sebelah kiri. Tengah angkat ni, nak mulakan rakaat pertama. Allah. Ditolak. Boleh rasa ke si? Angkat lagi. Allah. Baru boleh lepas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mula saya bacalah. Tengah baca. Kedemuk, barang jatuh. Casey. Saya baca sampai masuk Al-Fatihah, sampai masuk surah. Saya nak rukuk sekarang ni. Tengah nak rukuk, tiba-tiba bila kita rukuk, saya boleh nampak bahagian belakang kan. Casey, saya nampak ada orang anak beranak tengah duduk dekat belakang saya. Allahu Akbar. Ternampak ke si? Tutup mata. Pejam mata saya waktu tu. Sampailah habis solat tahajud yang saya buat sebanyak 8 rakaat. Sepanjang 8 rakaat saya telah pun ditakutkan. Dan dalam banyak-banyak tempat yang saya pernah solat, saya pernah solat dekat dalam semak samun hutan, pernah solat dekat tepi laut pada waktu malam seorang-seorang diri. Rumah kosong ni first time saya pergi, iaitu dekat Johor. Saya pernah pergi rumah kosong tempat lain, tapi tak seteruk gangguan yang saya alami
yang ada dekat Johor ni. Memang seram ke si. Habis saja solat, saya beri salam, saya angkat barang-barang terus keluar daripada rumah tu. Dekat belakang bunyi kesi. Dah kecoh seolah-olah ni macam saya diperhatikan sejak awal tadi. Itu pengalaman saya dulu masa muda. Konon nak uji keimanan. Bukan mudah kisi. Bukan mudah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah rumah yang pernah terbengkalai, rumah terbiar dulu dekat Johor. Rumah ni dulu ada seorang budak sesat yang menjadi viral di media sosial. Ingat tak yang ibunya cari keluar dengan kawan-kawan, hilang sesat tak balik-balik. Allahualam. Dan itulah pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada yang sedang menonton, dan kalau sudah bersedia saya nak sambung lagi beberapa lagi kisah sebelum saya berehat dengan sebuah lagu. Okey, bagaimana dengan anda semua? Dah pun masuk hari ke-3 kita berpuasa, insya-Allah ya, dapat kita harungi hari ke-3 ni dengan penuh kesempurnaan ya. Bagi yang mungkin belum lagi pada usia-usia yang agak dah dewasa ni, tak kisahlah dewasa tu terpulang pada anda berapa umur, 17 pun dewasa ya. Tapi masih belum lagi berpuasa, cubalah. Cuba. Sebab anda ni bila sekarang anda puasa, anda tahu anda berpuasa berjemaah, maknanya ramai-ramai orang. Awak tahu jiran sebelah, mak bapak, mungkin adik anda, kawan semua berpuasa beramai-ramai kan. Ini menunjukkan semangatnya kita iaitu penganut agama Islam ni yang berpuasa beramai-ramai. Ramai-ramai tahu backing. Dan bila saya tengok ada yang berkongsi saudara-saudara baru kan, berkongsi mereka first time berpuasa tahun ini dengan keadaan pandemik ni, rasa terharulah. Jadi kalau belum, boleh mulakan sekarang. Mulakan, tak kisah kalau rongak-rongak, yang penting cuba untuk mulakan berpuasa lah. Dan anda akan rasa nikmat dia lain lah, luar biasa sangat-sangat. Okey, kita nak kongsi pengalaman berikut ni, tapi sebelum saya tengok kalau ada yang suruh Casey telefon, boleh kirimkan. Kalau nak Casey hubungi anda boleh kirimkan +65 ya 81310287 +65 81310287 untuk berkongsi pengalaman anda. Yang ini cerita siapa ni? Misteri binatang mencuri makanan. Assalamualaikum Casey, selamat Ramadan Karim. Cerita semasa saya di sekolah rendah 40 tahun dulu, call saya Casey. Okey. Ini cerita misteri katanya, bukan seram tapi misteri. Jom kita call brother kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Dash. Oh, brother Dash. Okey. Ini misteri mencuri makanan. Apa yang berlaku? Silakan. Okey, semasa saya sekolah rendah dulu 40 tahun yang lalu. Saya tinggal di rumah sewa lah, blok Taman Jurong, blok 18. Dekat mana? So Taman Jurong, blok 18. Tapi sekarang dah roboh. Taman Jurong, okey. Saya dah boleh cakap blok dia pasal dah roboh kan. Sekarang dah blok lain. Yeah. So saya tinggal satu. So tinggal satu tu bilik tandas dia tu untuk barang besar kecil, dia yang nyangkung tak, bukan yang duduknya. So yang nyangkung tu nanti depan tu ada paip panjang, lepas tu atas dia ada yang water container tu lah. Okey. Okay. So bila kita buang besar ke mana nanti alih-alih nanti ada macam tikus keluar daripada tu lubang air tau. Oh. Itu buat terkejut. saya panjat itu pipe Maksudnya pipe tu besi lah. Saya tunggu sampai benda tu hilang lah. So every time kita buang yang besar ke mana, itu betul-betul macam stress gila lah kan. Satu bila kucing tikus tu akan muncul tau. Oh, okey. Ya. Okey, dari satu malam ni saya masak jemput ikan bilis dengan bawang tau.
So dah masak satu pinggan besar. Pasal kita semua ada, saya ada 5 adik-beradik, campur mak bapak saya ada 7 orang lah dalam rumah tu. So mak saya cakap, jangan, saya nak macam jamah sikit lah. Mak cakap, no, ini untuk sarapan besok pagi. So mak saya letak depan living room, tempatnya coffee table tu. So banyak lah, macam satu gunung, macam bukit lah, pasal banyak kan. So kita semua tidur. Besok pagi bila kita bangun pagi, kosong Kisi. Itu pinggan tu kosong, tak ada satu pun tinggal. Uish. So kita cakap, siapa yang ambil ni? Semua cakap, ni mesti tikus tu lah. Semua macam kecewa lah, ada kepunan kan. Semua kita macam marah-marah lah. Ajar lah ni tikus ni, kita tak boleh makan, tak sempat, macam-macam lah kita cakap kan. Kita tak happy dulu. So besok paginya, bila saya pergi ke tandas, kita semua peranjat gitu. Sebab itu yang menjemput tu kan, kalau masuk dalam air kan nanti dia kembang kan. Yes. So every single one I think lah banyak dia letakkan tempat corner, jadi macam triangle tempat corner tu. Tu tikus kasih balik tau. So kita serius ke? Dia rasa macam bersalah, dia kasih balik tau. Alamak. Dan sejak hari tu kita tak apa ni, tak bunuh tikus yang kita jumpa macam tertangkap kat rumah. Kita tak pernah bunuh. Kita macam seram lah, tak tahu apa benda ni kan. Yelah. Ya, so dia macam terasa lah yang kita macam kepunan kan. Satu benda tak dapat rasa, tapi tak tinggal satu pun. Tapi persoalan dia, adakah tikus punya kerja? Itu dia, itu misteri lah sampai sekarang kita tak tahu. Tapi kalau tikus, bayangkan berapa banyak trip dia begitu. Dia boleh ambil satu atau dua. Berapa trip dia masuk keluar. Jadi siapa punya angkara yang curi jemput-jemput tu dan kemudian susun jemput-jemput tu bentuk triangle dia kasih balik lah ke. Dia cakap alamak, dia macam berasa bersalah, dia kasih balik. Tapi mana kita boleh makan kan. Yelah. Tapi saya tak rasa tikus lah. Saya tak rasa. Mungkin adalah. Saya rasa jugalah. Adalah anak jin mana Terima kasih Dash. Selamat. Okay, Casey. Ya. Casey. Ya saya. Boleh tak saya give a shout out to my wife punya YouTube channel, because she learn a lot from you lah. Boleh silakan. So dia semangat dengan kalau dia kerana Casey dia dah give up lah actually. Silakan. Apa YouTube channel dia? Okay, YouTube channel dia Tol Tak Tol Ni. Apa tu? Dia TOL, Tol Tak Tol. Macam kita cakap betul tak betul ni kan. Kalau kita selalu cakap Tol Tak Tol Ni. Okay. So TOL TAK dan TOL NIHH, 3 kali lah H. Tol Tak Tol Ni. Tol Tak Tol Ni Okay. Dia buat konten apa? Dia actually kita ada in the first season kita ada buat macam a little bit talk show. Then the second season kita buat macam parody lah. Yang dulu KM tu yang buat cerita seram tu. Jadi, itulah dia punya parody lah dia buat. Jadi all the best untuk isteri anda. Semoga YouTube channel dia berjaya. All the best. InsyaAllah. Jangan give up. Terus buat. Jangan berhenti. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Selamat malam. Malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Yeah. Hormatilah Ramadan. Saya bukan Mahir Zain, saya bukan Sami Yusof. Saya hanya seorang hamba yang ingin beri peringatan. Sejak kecil aku dah tahu pesanan-pesanan ibuku akan datang satu bulan mensucikan setiap insan. Tibalah harian dinanti, ada yang memang tak peduli, peluang diabaikan saja, tidak takut dengan dosa. Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don, Ramadan, don. Syaitan diikat dikari, melawan nafsu sendiri, makan minum diharamkan sebelum masuk waktu azan. Maghrib waktu yang dinanti, yang kecil puasa setengah hari,
Yang tua tak reti-reti, tak takutkah dengan mati? Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Berpakaian tidak tutup aurat, yang tutup ada pakai baju yang ketat-ketat. Babat kau berlipat, otak kau makin tersendat. Tak takut kau liang lahat hari kiamat. Masih ada tak kisah, tak menghormati. Sumpah serana maki caci anak isteri. Ada yang makan dan minum di kedai kopi. Bila kita pandang dia makin menjadi. Bukan hanya melawan lapar, bukan hanya melawan dahaga, bukan hanya tidak mendusta, bukan hanya tutup mata. Bukanlah bulan juada, bukan untuk salah langkah, bukan bulan beli belah, lebih banyak beribadah. Ramadan, 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 Ramadan. Satu peringatan, hormatilah Ramadan. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Ya, lagu tadi sebuah lagu yang saya buat sendiri dan alhamdulillah ramai suka dengan lagu tu. Saya pun rasa gembira lah Biarlah kalau buat lagu orang tak suka, sedih. Tapi terima kasih banyak lah. Lagu tadi judul lagunya Ramadan. Sebenarnya dalam lagu tu Ramadan, don tu don't do this, don't do that. Maknanya don't tu benda-benda yang harus kita hindari lah. Jadi sebab tu sebutan Ramadan, don saja nak buat lagu kan. Alhamdulillah ada jugalah lagu Ramadan. Nanti bila saya tak ada satu hari nanti, lagu ni jadilah lagu nasihat dia. Sedih pula lagu tadilah tu saya buat lama juga lagu ni. Sejujurnya saya ni tak boleh main keyboard ke piano ke. Saya akan tengok YouTube. Kemudian sekarang dengan teknologi kita ada editing sound punya app kan, ataupun program, kita main lah. Beli saya ada keyboard. Saya beli keyboard tu okey, G chord dia macam ni, jeng. Lepas ni jeng. Lepas tu dia satu-satu cantumkan, lepas tu potong, kasihkan. Macam tu lah buat. Lebih lama lah Alhamdulillah hasil juga satu lagu. Terima kasihlah kerana minat dengan lagu tu. Sehingga kan bila saya keluar, saya rasa Tadi ke semalam Semalam Tadi semalam Semalam bila saya keluar dari jauh Casey Ramadan don kau main Terima kasih pada abang yang menegur tadi itulah. Semalam yang menegur semalam. Terima kasih banyak ya. Dan satu lagi saya nak minta anda jangan lupa saya ada iaitu Spotify, satu lagi satu lagi rancangan di channel KC Champion, YouTube channel KC Champion ni. Rancangan ini saya buat dengan kerjasama masjid iaitu Masjid Al-Amin di Teluk Belanga. Masjid Al-Amin ni perlukan pungutan dana kan. Jadi nak betulkan bumbung yang bocor, wiring, dan bila saya dihampiri oleh seorang pengurusi masjid ini, Encik Jamil, untuk saya bantu. Saya kata okeylah, alhamdulillah, kalau ada ruang mengapa tidak Jadi kita pun cubalah bekerjasama. Pihak masjid menyediakan saya lah beberapa asatiza
untuk datang, dan saya pula menyediakan platform untuk berkongsi, pendek kata berdakwah lah. Asatizah ni, ustaz-ustaz yang datang ni berkongsi ilmu, dan dia ringan lah, very light topik tentang puasa, korek hidung kena swab, swab test batal ke tidak kan. Kalau ustaz derma $100, KC derma $10. Ini topik yang baru semalam. Tadi saya dah upload di Spotify, Bual Champion. Anda boleh cari Bual Champion, tapi ini edisi Cakap Masjid, dan kemudian boleh cari di channel YouTube KC Champion lah. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang topik yang saya ketengahkan dalam Spotify ini, Cakap Masjid, anda boleh pergi ke Facebook DJ KC untuk anda dapatkan link dan mendengar penjelasan Ustaz Faisal, seorang ustaz yang sungguh bersahaja lah. Saya suka berbual dengan ustaz ni, dia okey, no problem. Bila saya tanya, ustaz, saya susah kalau nak berbual dengan ustaz serius ni agak susah sikit, boleh saya macam ada bercanda, kata ustaz, okey, boleh ada batas-batas ke si InsyaAllah. Jadi boleh dengar dan selepas tu bolehlah dapatkan informasi untuk membantu masjid. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada anda yang memberikan sumbangan super stiker, super chat untuk Malam Seram. Alhamdulillah, syukur kepada semua yang telah memberikan sumbangan. Dan seperti anda sedia maklum, Malam Seram saya lebih awalkan, 1 jam lebih awal, 1 jam je lah, tak jauh pun supaya dapat anda, ada yang minta lah saya, sebab mereka suka menonton live, dia punya live element tu lain lah dengan live chat kan, dan supaya mereka dapat tidur lebih lama sikit, kemudian nak bangun tu mereka nak mungkin nak solat malam, kemudian nak terus bersahur dan siap-siap pergi ke tempat kerja. Jadi dapatlah 1 jam ekstra tu untuk tidur lebih panjang sikit. Jadi saya kata mengapa tidak, kita mudahkan urusan orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Jadi terima kasih and on patrolling round. Waalaikumsalam, selamat patrolling. Yang ini Wak Comel, terima kasih Wak Comel sumbangan super stiker 1-2 sumbangan daripada anda Wak Comel. Yang ini siapa lagi, Black Jack, terima kasih Black Jack. Rizwan katanya sumbangan super chat, salam kisah dan semua geng momok, salam pada anda. Ni tengah tolong kakak saya Nadia bikin kuih, yang lagi satu Nadira tengah kerja bikin coursework, just spending my time with my family as I'm going to enlist on the 20th of April. Wah, enlist tu masuk NS lah. Selamat kepala botak. Jadi anda enlist mana ni? Angkatan yang mana anda akan turut serta? Adakah angkatan tentera, pasukan polis, ataupun pasukan pertahanan awam? Bagus. Selamat memperjuang ataupun selamat berjuang. Wak Comel, terima kasih sumbangan super chat anda. Salam kesir geng momok, salam. Wak Comel aja yang mendengar Malam Seram. Wak Ana, Wak Sum, Sri Anti sudah dibuai mimpi. Selamat berpuasa Terima kasih Wak Comel, selamat berpuasa pada anda. Marwah Ahmad, sumbangan super stiker anda, Masya Allah, terima kasih Marwah. 2 kali sumbangan daripada anda. Sweet Lip Lips juga terima kasih sumbangan super stiker untuk Malam Seram. Zack Dia Tok Ibu, terima kasih, katanya Assalamualaikum KC dan geng momok semua. Waalaikumsalam, selamat Malam Seram dan selamat berpuasa. Begitu juga pada anda. Yang ini daripada sumbangan yang amat berhormat Datuk Seri Wan Muhammad Hamdan. Assalamualaikum kepada semua yang saya hormati, dan selamat bersahur sebentar lagi. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan kesabaran kepada kita semua menjalani ibadah puasa, terima segala amal jariah kita, amin ya rabbal alamin. Maka itu saya di sini tiba-tiba berbual macam khutbah jemaat pula. Terima kasih pada anda yang memberikan sumbangan. Kalau sudah bersedia, kita sambung kisah anda dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu adalah kisah yang dikongsi oleh semua. Okey, bayangkan kalau saya sampaikan cerita macam tadi Saudara, kisah ini berlaku pada suatu hari
Yang mana pada waktu itu malam di pagar bintang. Tak boleh. Tak boleh. Okey, yang ini dengan tajuk cerita dia, Mayat Bangkit Kembali. Fuh. Jom. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Adi. Saya berasal daripada Batam, Indonesia, menetap di area Batu Aji. Sudah lama Casey, sudah setahun tidak ada pengunjung dari luar negara, yang khusus daripada Singapura. Semoga COVID ini cepat berlalu pergi dan kita bisa saling kunjung mengunjungi, kata Mas Adi. Kisah saya nak cerita pada Casey dalam rancangan Malam Seram berkenaan dengan jenazah yang bangkit kembali. Sebelum itu saya akan cuba kirimkan dalam bahasa Melayu, Casey. Saya fasih juga berbahasa Melayu, tapi kalau tulisannya saya enggak pasti. Saya akan cuba. Harap Casey ngerti, ya, faham cerita saya ini. Jadi begini, di kampung saya di kawasan Batu Aji pernah terjadi satu kejadian lama dulu. Kejadian ini terjadi kepada seorang wanita yang seorang wanita yang sudah diisytiharkan meninggal dunia. Doktor sudah datang, doktor sudah berikan jawapan muktamad yang wanita ini, contohnya nama dia, contoh ya, Ibu Wati Wulandri. Ni contoh ke nama betul ni? Kenapa nama? Kalau contoh nama Siti sudahlah ni. Ibu Wati Wulandri Wojoyo. Ni contoh nama betul ke nama bedik ni? Macam pula. Saya tukar je lah Contohnya Ibu Siti. Habis. Nama penuh ni macam pula sebut Ibu ini sudah disahkan oleh pihak doktor meninggal dunia. Jadi ahli keluarganya, keponakan ahli keluarganya telah pun memanggil, menelpon katanya, menelpon ahli keluarga yang lain, sanak saudara, memaklumkan tentang pemergian Ibu Siti, bukan nama sebenar, yang dah pun meninggal dunia. Jadi masa menantikan kehadiran keluarga yang lain, saudara mara yang lain, dalam rumah itu hanya ada jenazahnya yang pasti dong. Saya pun nak stay Indonesian pula Yang pasti dong, dalam rumah itu hanya ada jenazahnya. Kemudian ada dua ahli anggota keluarga. Kedua-dua ini adalah anak kepada Ibu Siti, arwah Ibu Siti. Jadi dua orang anak ini masih bujang Casey, belum lagi berumah tangga, belum berkeluarga. Mengikut cerita, dua beradik ini mempunyai adik-beradik yang lain yang sudah berumah tangga, sudah ada rumah sendiri dan menetap jauh daripada rumah arwahnya Ibu Siti. Jadi bila dah meninggal dunia, dua orang ini menelpon sanak saudara mereka yang terdekat, yang rapat untuk datang ziarah yang Ibu Siti sudah tiada lagi. Apa yang saya dengar Casey, ketika salah seorang daripada anaknya sedang bercakap di telefon. Hello? Ibu dah meninggal. Sedang sedih lah konon di telefon. Tiba-tiba yang anak seorang ini, anak gadis ni, terdengar suara ibunya memanggil. Ibu Siti manggil anak gadisnya, contoh nama Seri. Seri. Jadi si Seri ini lagi di telefon, sedang menangis, kabarkan tentang pemergian ibunya. Seri lalu toleh pusing ke belakang dan melihat ibunya sedang duduk di atas katil.
Nah. Gimana? Sudah disahkan meninggal, bisa duduk dan memanggil nama Seri berkali-kali. Ibu. Di telefon tanya Seri, hello Seri. Dan waktu itu menurut kisahnya, Seri memaklumkan ahli keluarga yang ada di telefon, katanya ibu sudah bangun, ibu sudah bangkit. Hah? Kok ibu meninggal udah bangkit? Jadi kata Mas Adi, bila waktu itu Seri toleh ke belakang, pusing ke belakang buat kali kedua, melihat ibunya sedang baring semula. Dan Seri masuk ke kamar tidurnya, kemudian terperanjat bila dia cuba bangunkan ibunya. Ibunya dalam keadaan memang sudah meninggal. Jadi tadi siapa yang bangun? Yang bangun duduk seketika dan memanggil nama Seri berkali-kali ketika Seri sedang kabarkan pemergian ibunya, Ibu Siti. Bagaimana Casey? Kisah ini mendapat perhatian ramai, termasuk penduduk kampung daerah tempat saya tinggal ini, Casey. Difahamkan, ini cerita sambungan. Difahamkan malam itu Ibu Siti kehilangan, Casey. Cari dia dalam rumah, di luar rumah, Ibu Siti tidak ditemui. Sampai ke hari ini, menurut cerita ini yang sudah berlaku agak lama dahulu, sebab ini cerita yang saya dengar dari orang, mengatakan hingga ke hari ini jenazah yang sudah disahkan meninggal dunia tidak dapat dikesan ke mana hilang jenazah Ibu Siti sampai ke hari ini. Gimana? Ya, terima kasih ya Mas Adi. Seram banget ceritanya. Waduh, merinding bulu remaku. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah daripada mana tadi, Mas Adi yang sudi berkongsi pengalaman. Ini cerita lama. Dia kira macam cerita urban legend lah konon. Urban legend yang macam kita dulu kan, Singapura dulu digemparkan dengan Komkom. Ingat tak kisah tu Komkom? Seorang wanita yang nak cantik lah, kemudian tak boleh tengok cermin selama berpuluh hari. Dia tiba-tiba dia rasa dia nak tengok sangat wajahnya dekat cermin. Itu pantang dia. Pantang Komkom dulu. Ini yang saya ada baca lah. Tak tahu sama ada benar pun tidak kan. Ini sekadar perkongsian. Hantu Komkom dulu dikatakan nak cantik kan. Jadi bila dia jumpa seorang tukang ubat ni cantikkan dia. Dan tukang ubat cakap, contoh mungkin 44 hari kau tak boleh tengok cermin. Kan tak boleh tengok cermin lah. Tak boleh pandang wajah sendiri. Jadi setiap kali dia keluar pergi kerja, jumpa kawan lama, Mona, engkau ke? Ya Allah, muka supermodel. Jadi dia, bila orang ramai cakap macam tu, lawanya, cantiknya, dia macam rasa macam, ya Allah, kenapa aku tak boleh tengok muka aku? Last dia kalah lah, tewas kan. Dia tengok wajah dia terus menggerutu. Habis. See my level, muka dia habis, hancur. Jadi jumpa dengan tukang ubat ni, kata, boleh, kau nak baik kau kena cari anak kecil lah, ada yang kata anak dara lah, kena, bukan sedut darah cuma kena puja semangat dia. Semangat anak dara tu, anak kecil tu dia kena puja, dan dia kena ada lebih kurang berapa puluh, 40 lah, contohlah 44 anak gadis yang semangat dia akan ditarik oleh wanita ni. Jadi dia jalan ke mana-mana, dia tutup muka dia sebab dia takut orang nampak kan, dia malu. Tutup dengan kain dan nampak seperti nama dia Hantu Komkom. Sebab bila dia datang rumah, dia akan cakap,
Assalamualaikum. Jadi kemungkinan cerita Mas apa tadi? Bukan Mas Mona ya. Mas Adi ya. Cerita Mas Adi tu ada level sama lah macam cerita Kum. Ya. Sampai ke hari ini kata Mas Adi, bukan hari ini, tapi waktu tu jenazah dia hilang. Ibu Siti, bukan nama tadi, tak nak sebut. Tadi nama dia macam nama orang betul, dia kata nama bukan nama sebenar. Siapa nak pergi cari effort tulis nama fake pun nak nama panjang-panjang. Lebih baik saya jangan baca. Sekali baca tiba-tiba tuk. Siapa tu? Ini ibu. Jangan main bu. Ya, bulan Ramadan. Ya, mau puasa bu. Ya, enggak mau ganggu. Ayo tidur. Ya, langsung aja ceritanya ya. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya yang ini. Adalah orang call ni. Casey call saya. Saya pernah pandu bas 172. Bestnya. Ke Lim Chu Kang N. Jom kita call. Saya cari jumpa. Baik brother. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya kira Zakri. Zakri. Panggilan dari mana Zakri? Daripada Mokyo. Dan anda kata dulu pernah memandu bas 172 sampai Lim Chu Kang N. Betul. Berani malam-malam lah. Jadi dia kira daripada awak pandu shift tu macam mana? Kalau kerja bas ni shift dia macam mana dulu? Ini 172 ni bukan sekarang-sekarang KC. Itu waktu tu tahun 85. 1985. Lagi seram tu. Masa tu daripada Prince Edward. Daripada Prince Edward dekat Shenton Way sana sampai Lim Chu Kang N lah. Jadi anda pernah memandu sampai waktu malam lah. Last bus tu pukul berapa kalau sampai ke Lim Chu Kang tu? Itu last bus KC. Anda pandu sampai last bus? Tak, sebenarnya saya under standby. Habis tu saya standby dekat Whampoa. Okay. Jadi saya punya timekeeper pun cakap sini dah tak ada standby kan. Dulu pergi mana? Pergi Prince Edward. Saya pun pergi. Habis tu itu tan sana timekeeper tanya, awak pernah drive 172? Saya cakap tak pernah. Saya pun belajar satu trip. Sampai ujung patah balik. Lepas satu trip pun saya belajar, saya tidur sih. Jadi bila drive tu kan, mencacah jugalah kan. Saya pun tak tengok saya pay time card yang saya ni last bus. Jadi siang hari tak nampak seram lah kan, macam biasa. Jadi bila saya dah balik dekat Prince Edward tu, baru saya realise yang saya ni last bus. Okey, tak apa. Saya pun jalan macam biasa lah. Jalan sampai Lim Chu Kang N, semua tak ada apa lah. Jadi bila dah sampai Lim Chu Kang N, dulu kan bus semua manual. Jadi kita driver pesat tu boleh turun lah. Saya dah sampai kat ujung, dah buat 3-point turn. Jadi nak turun pergi buat time card lah, nak untuk kita macam punch card gitu lah. Okey. Punch card dekat mana? Dekat luar? Dekat dia punya dia punya apa dia panggil mesin dalam bas. Dia punya office itulah. Kira dia punya situ ada office untuk kita tangga. Bukan office tu pun kecil bawah pokok beringin kisi. Office dia bawah pokok beringin besar Tak ada orang kan dalam tu? Dah tak ada last bus. Okey. Jadi awak pergi sana nak time stamp lah. Okey. Nak. Jadi saya dah sampai nak turun ni. Saya buka pintu, saya turun, saya nak jalan. Dia macam naik bukit sikit tau. Saya tengok benda tu dah gelap. Habis dengan pokok beringin sebesar-besar pokok.
Saya tak jadi ke sini naik balik. Dah rasa cakap tak boleh. Jadi saya terus drive lah. Habis saya cakap macam mana nak ni lah. Saya cakap tak apalah. Saya buka lampu, saya tulis time KC. Saya tak keluar again lah. Saya tulis manual. Saya pun jalan. Lampu tutup. Jadi bila dalam first bus stop masa nak keluar tu, first ke second tu ada nyonya tahan. Ada nyonya. Habis nyonya tahan, saya buka lampu lah. Saya cakap buka lampu dalam kan. Saya cakap dah tak ada lagi, dah habis. Pasal apa, kita punya number yang kat atas semua saya dah angkat. Okay. Pasal dulu kira pakai manual seperti buka. Ya betul. Jadi saya cakap dah tak ada lagi lah. Habis nyonya tu seboleh-boleh nak saya berhenti. Saya jalan lepas bus stop tu, saya macam kesian pula. Alamak, kesiannya. Saya berhenti, ingatkan nak reverse ambil dia lah. Habis kalau misalnya kata dia naik, Pak kata dia nak patah balik pergi mana? Pergi Prince Edward, tak aniaya saya dia buatnya. Habis tak apalah, saya teruskan. Jadi masa tu kalau tak salah saya malam minggu ke hari biasa, saya dah lupa lah. Bila dah habis saya jalan sampai dekat mana ni, dekat Hougang, saya pergi depo Hougang lah. Sampai ke Hougang depo, saya masuk member-member kawan-kawan baik saya ni yang naik motor, empat orang ni dah tunggu dekat depo saya kursi. Jadi saya masuk, diorang tunggu saya masuk. Dia tunggu dekat ni lah, dekat kantin. Dia tanya, mana kau pergi mata air tadi kat dalam bas? Saya cakap mata air. Mata air apa Alah, yang tadi budak perempuan diri sebelah kau tu. Habis okey lah, dia ingatkan saya nak sembunyikan budak perempuan tu ke apalah. Tapi bila pergi dekat motor nak start, kita nak pergi minum air dekat mana tu, masa tu dekat Kastirut situ, apa nama, Dili Daba ke apalah. Habis saya cakap sampai kat motor tu, diorang tengok, mana kau lagi tu helmet untuk saya pergi mata air. Saya kata tak ada, mana ada perempuan. Habis semua dia cakap betul lah, ada perempuan tadi diri kat sebelah kau ni gini. Saya cakap tak ada. Jadi bila saya dah pakai helmet semua, confirm tak ada perempuan. Jadi diorang macam betul lah, tak ada, tapi betul lah kita nampak ni. Tak adalah, saya cakap. Jadi kita pun pergi di Lidalba, minum, lepas minum patah semua kan. Ini kita duduk tepi laut East Coast. Tu apa, tak berbual sembang. Biasalah bujang kisi. Masa tu umur saya baru 21, biasalah kan. Saya pun pergi East Coast, duduk sembang dengan member lagi ni. Dalam kita duduk sembang-sembang, dalam pukul 3 lebih gitu, semuanya meremang gitu. Semua meremang secara serta-merta. Habis saya cakap balik lah, tak ada. Semua balik lah, berpecah. Jadi saya pun balik Tampines. Masa tu saya tinggal Tampines lah. Bila balik Tampines, ini baru dia cerita start kisi. Sampai rumah, masuk macam biasalah dulu bujang masuk mana beri salam semua kan. Saya dah masuk, kakak saya tidur dalam bilik saya. Saya kejut kakak saya, bangunlah, aku nak tidur. Yang kakak saya ni bangun, dia meracau, alamak, apa dia cakap ibu iblis, dia cakap. Cakap gitu? Macam mana? Dia bangun, dia mengigau, dia cakap ibu iblis. Apa ibu iblis? Habis tu daripada macam mata saya menghadap kakak saya, tapi daripada tepi tu boleh nampak tau mak saya masuk bilik pasal kain lansir bergerak. Habis saya cakap dengan mak saya, mak tengok mak kakak ni, saya pusing. Mak saya tak adalah Casey, dia tak masuk bilik pun. Alamak, saya meremang. Saya rasa daripada badan tu sampai ke rambut, saya rasa macam rambut saya berdiri macam kena karen gitu lah. Okey, tak apa, kakak saya dah keluar. Saya pun siap-siap untuk tidur lah. Biasalah, tak mandi semua, bujang-bujang mana reti mandi isi. Saya tengah baring dekat atas katil ni. Pasal rumah dulu orang susah, biasalah rumah sewa, rumah corner tau. Habis pakai 3 getah. Jadi daripada pintu saya memang tak tutup, masa buka sikit gitu. Saya perasan ada orang lalu macam lalu memang kat pintu saya tu, pintu bilik. Jadi saya buka pintu.
Saya buka pintu, saya tengok kakak saya ulang alik lah. Tapi nak masuk bilik mak saya, bilik mak tutup. Saya tengok kakak saya dah baring dekat atas kursi. Siapa pula ni? Saya pergi dapur, saya pergi bilik air. Gelap, memang gelap. Saya tengok tak ada. Saya patah balik. Saya nak baring ni, saya suka tidur tiarap. Tapi menghadap pintu, saya tengok dia ulang alik juga jalan kasi. Saya buka pintu, tak ada. Saya cakap, benda apa ni Okey lah. Jadi saya tak tahu lah, mungkin hari tu hari berani saya agaknya. Saya duduk belakang pintu sisi, saya bukakan sikit. Saya nak tangkap lah, nak tengok dia punya dia punya bayang-bayang. Kalau ada je saya nak segar, nak tangkap lah. Nak serkup lah gila kira nak cekuk lah kan. Itu kira hari gila saya lah. Saya menyangkung kat belakang pintu, menyangkung sampai tertidur ke sih. Itulah masa saya menyangkung, saya cakap dengan kau main depan pintu aku bang. Macam itulah berbual seorang-seorang gini. Bawa ke tidur sadar dah pagi. Jadi besok saya tengah hari biasalah keluar pergi kerja. Apa sebi saya bawa saya dah lupa. Lepas tu bila malam nak balik saya macam jadi macam trauma tau. Daripada jauh saya jalan tengok rumah saya. Ya Allah, jangan malam ni aku kena kacau lagi ke apa kan. Jadi bila saya balik tu masuk rumah, alhamdulillah tak apa. Saya cakap bagusnya tak ada apa-apa lah. Okey lah. Mungkin semalam aja lah. Saya tak tahu Casey. Besoknya saya bangun tengah hari, mak saya cerita, kau tahu tak kenapa semalam kakak kau dia kacau kakak saya lah Casey. Yang kakak anda bangun tiba-tiba cakap ibu iblis. Tu mungkin itu dia cakap, kakak saya cakap masa tu lepas isyak lah, dia tengah tengok TV dekat depan. Dalam bilik saya ni ada helmet full face lah. Helmet full face ni dulu memang tak boleh pakai Casey. Saya pakai bila hari raya je lah. Hari raya keluar jalan pakai sembunyi-sembunyi lah. Helmet ni saya taruh bila awak drive bus tu awak tak bawa helmet lah. Balik tu naik motosikal helmet lain lah. Tak. Helmet biasa lah. Helmet saya taruh tergantung kat belakang. Maksud saya helmet full face ni kat rumah saya taruh atas almari belakang tu. Sandarkan dekat dinding. Jadi depan tu semua macam barang-barang lah. Jadi kakak saya cerita dengan mak saya yang helmet saya ni jatuh tau. Jatuh daripada belakang tu jatuh kat luar. Jadi bila kakak saya masuk bilik, awak bayangkan helmet berat kan. Dia masuk bilik, dia tengok helmet full face saya dah kat bawah. Sedangkan helmet saya ni saya taruh kat belakang, depan semua ada barang. Jadi dia dah takut, dia ambil Quran tu, dia lari masuk bilik mak saya, dia tutup pintu, dia tidur dengan Quran sampai bawa ke tidur. Jadi itu yang saya balik malam saya tak tahu cerita. Bila besoknya baru mak saya cerita kena gini. Jadi saya cakap benda ni adalah adalah kak ni. Jadi mak saya pun keluar. Masa tu nak pergi kedai bapak saya. Saya duduk dalam bilik lah. Saya dah tak tahu apa nak buat Casey. Balik tengah hari. Masa tu kalau tak salah saya 12 lebih nak kat 1 sebelum saya pergi kerja lah. Saya duduk, saya menghadap, saya cakap seorang-seorang lah, benda apa yang ikut aku balik? Kau keluar boleh tak? Kau jangan kacau aku family. Saya berbual gini Casey. Dalam saya berbual tu dekat rumah bilik saya ni, mak saya ada taruh macam tikar mengkuang tikar mengkuang ni dia sandar dekat almari sengit tu, menyending itu tu. Jadi secara tak langsung ini tikar mengkuang yang sengit ke kanan ni, dia boleh bergerak terus tegak, dia pergi ke sebelah kiri pula, menyending ke kiri. Seram Casey tu tengah hari, siang-siang hari ni. Jadi daripada sengit ke kanan, dia terus tegak, dia pergi ke kiri pula. Saya tengok macam seolah-olah macam dia communicate dengan saya kan. Habis saya cakap dengan dia, kau keluar. Yang peliknya saya tak seram waktu tu pasal mungkin siang jadi alhamdulillah lepas tu dah tak ada gangguan lagi lah. Adakah ini berpunca daripada nyonya yang awak tak nak jemput naik bas tu? Mungkin lah Casey, pasal bila saya balik depo, kawan-kawan saya nampak ada perempuan diri kat sebelah saya ni.
Tapi seram yang route yang dilalui oleh bas 172 ni, dia jalan dekat kawasan Lim Cukang, kubur-kubur, kemudian hutan, kemudian sampai ujung tu ada jalan Batera. Macam mana orang boleh drive malam seorang-seorang kat situ? Siang tak rasa lah, malam pun mungkin tak berapa sangat lah. Kalau kita macam kita fokus tempat tu gelap, mungkin terasa serang lah. Tapi bila waktu yang dulu, sekarang ni 172 saya tak tahu daripada mana. Tapi sekarang yang pergi Lim Cukang tu 975, dia daripada salah saya daripada Bukit Panjang pergi ke Lim Cukang. Tukar nombor lah bas dah tukar nombor. Yang tu pun waktu tu yang latest lah, saya bawa bas SMRT baru-baru ni lah, 2 tahun lepas. Saya masa training training pun kena juga KC. Ada 2 benda ala ni dalam bas tengah hari ni. Tengah hari? Tengah hari. Jadi saya nampak, saya ingatkan mekanik yang ikut bas. Jadi bila saya pay trainer cakap, okey Zack, kau drive. Saya pun duduklah, saya drive. Jadi sebelum saya bergerak tu, saya cakap dengan dia, mana itu 2 yang mekanik kau dah turun ke? Aku ingatkan nak turun Sembawang ke apa, nak makan. Dia, mana ada orang naik? Saya cakap ada tadi kat 2 dekat pintu belakang tu. Habis dia cakap tak ada. Saya cakap ada. Dia dah mati saya. Alamak, dalam bas ni pun ada lah. Macam gitu lah KC. Jadi terima kasih kerana sudi menampilkan diri anda untuk berkongsi kisah tentang bas SRAM 172. Selamat malam. Terima kasih. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Terima kasih pada yang menonton. Dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Saya akan jumpa anda esok. Esok kita ada istimewa. Selain daripada saya berkongsi kisah, saya juga akan ketengahkan temu bual saya bersama dengan Suhaimi Yusof, seorang pelawak, seorang pengarah, seorang usahawan, seorang pengacara, seorang pelakon. Banyak title Abang Suhaimi Yusof ni. Jadi esok kita konsep dia tukar sikit, Malam Kelakar Seram. Sebabnya adalah kita akan bergurau-gurau. Abang Suhaimi tu biasalah duduk cerita seram pun dia akan selitkan benda-benda yang mencuit hati. Jadi esok malam istimewa 1 jam bersama dengan Suhaimi Yusof, Malam Kelakar Seram. Dan saya juga akan berkongsi kisah esok sebelum saya ketengahkan sesi perkongsian pengalaman oleh Abang Suhaimi Yusof esok malam dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih pada semua yang sudah menonton. Sebelum tu last kopik lah last kopik. Ni jap saya dah siapkan cerita ni. Ketika brother kita tadi cerita, saya cari jumpa cerita ni. Katanya pengalaman seram ketika membuat kuih raya. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Haida. Bukan Aida tapi H Haida. Saya nak berkongsi kejadian seram, Casey. Ini cerita benar-benar terjadi pada diri saya ketika saya sedang sibuk membuat tempahan kuih raya. Waktu tu saya ada small business. Bisnes saya menghasilkan kuih-kuih raya yang dipesan oleh para pelanggan. Dipendekkan cerita bab seram ni, bila buat kuih raya,
Saya tak boleh buat waktu-waktu sebelum ni. Sebab yang pertama, saya bekerja. Saya hanya boleh buat waktu malam, itu pun selepas jam 8 malam, selepas isyak baru saya boleh buat kuih raya saya yang perlu diuli tepung, kemudian diletak acuan, kemudian dimasukkan dalam oven, kemudian dibakar, tunggu pack masuk kontainer, masuk kotak dan dipost. Semua saya buat sendiri. Jadi pendek kata, kalau order banyak, raya nak dekat, saya pakai liau lah, kata beliau. Memang penat Casey, tapi the satisfaction bila orang makan kuih kita, orang cakap sedap, segala penat tu akan hilang. Jadi malam tu saya ingat lagi, tengah semangat buat kuih raya, yang bakar ada 3 teri. Saya ada 2 oven yang saya pasang dalam rumah, dan tengah bakar kuih, saya tengah duduk, tengah buat the next batch Casey. Tiba-tiba saya ni macam terdengar orang panggil nama saya. Masalahnya suara tu datang daripada tingkap. Datang daripada tingkap. Saya pun tak nak indahkan lah. Tak nak indahkan. Saya sambung buat kuih raya. Dan tiba-tiba dia panggil lagi nama saya. Dia panggil nama saya bukan sekali, malah kejadian ini berlaku pada malam tu sebanyak 2 kali. Tiba-tiba tiba-tiba ibu saya muncul depan pintu dapur. Saya nampak ibu saya terperanjat, ibu saya pun terperanjat. Jadi saya ingatkan ibu saya terperanjat sebab saya terpanjat. Saya nampak dia, Astaghfirullahalazim, sebab tadi 2 kali Casey orang panggil nama saya, tiba-tiba ibu muncul. Bila saya toleh ke depan, nampak ibu. Ibu belum tidur lagi. Ibu saya diam Casey, dia tak jawab apa-apa. Ibu. Kemudian ibu saya angkat tangan, tunjuk nanti. Mulut ibu saya rupa-rupanya tengah baca. Tak tahu baca apa. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tengah baca Qomat Kamit, was reciting something. So ibu angkat tangan, tunggu. Habis baca, ibu tanya, lagi lama ke? Nak dekat habis. Nak ibu temankan Ibu saya malam tu duduk dekat dapur dengan saya, temankan saya buat kuih raya. Waktu tu saya tanya ibu saya, dia tak nak beritahu Casey. Bertahun saya tanya dia tak nak beritahu. Sampailah baru-baru ini saya tanya pada ibu saya apa yang terjadi pada malam tu. Ibu saya cakap ketika dia datang dekat dapur, dia ternampak dekat tingkap dapur ada orang tengah berdiri sambil mengenjutkan badannya macam ni. Menurut ibu saya ternampak sebab matanya terbeliak dengan rambut dia yang panjang sangat. Bila ibu ternampak, ibu terperanjat kerana ternampak benda tu. Saya terperanjat sebab tiba-tiba bila toleh ke depan, nampak ibu saya berdiri depan pintu dapur. Sebab itulah ibu saya pada malam tu offer, tanya saya, nak tak ibu temankan? I made the right choice. Terima kasih Casey. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu kisah berlaku katanya tiba-tiba ibu saya nampak dekat tingkat dapur ada macam jenis ada orang ke makhluk ni lah tengah dekat tingkat dapur tengah mengenjut dengan mata terbeliak. Aku nak kuih, minta sebotol. Aku nak kuih. Siapa suruh buat kuih raya? Tadi ada yang buat kuih raya Jangan tidurlah, temankanlah All the best. Okeylah, Casey undurkan diri. Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan anda. Terima kasih saya ucapkan kepada siapa ni? Okey, yang ini terima kasih Marley, sumbangan super sticker. Tol tak tol ni, salam Ramadan Casey, you are inspirational to us in our Tol tak tol ni YouTube channel kerana Casey semangat membakar. Ini dia channel dia, boleh tonton lah sama-sama support, tak kisah dunia ni luas. Kalau nak tonton boleh pergi Tol tak tol ni, jangan lupa bayar tol.
Dah lama tak masuk Malaysia Rindu bayar tol. Biar betul. Okey, Kizlina, terima kasih sumbangan super stiker. Nur Hakim MN, Assalamualaikum KC, ahli mesyuarat tangga di sini. Bila nak upload konten dengan Imi Sop, tak sabar nak dengar Malam Kelakar Seram. Imi Sop, Suami Yusof lah besok-besok malam ni lah, tengah malam ni nanti Wan Muhammad Andan, terima kasih sumbangan super stiker anda. Nur Hakim MN juga terima kasih. Casey akan jumpa anda esok malam. Terima kasih pada semua yang sudi share pengalaman anda, dan kalau boleh jangan lupa lah untuk subscribe ke saluran KC Champion. Itu ada konten dakwah sikit lah untuk 20 episod saya buat untuk bantu masjid, jadi boleh tonton dan tinggalkan komen sikit. Kalau ada soalan-soalan anda boleh tinggalkan. Kalau saya dapat apungkan dan tanya pada ustaz akan datang, dia berbeza-beza ustaznya, boleh saya tanya ustaz dan ustaz boleh berkongsi penjelasan dan sebagainya lah. Dan juga ada di Spotify, di Apple Podcast, boleh menonton Bual Champion edisi Cakap Masjid. Baik, KC undurkan diri, jumpa anda esok malam dalam Malam Seram. Salam Ramadan, selamat bersahur semua. Sahur apa hari ni? Saya makan 3 biji kurma dan juga air susu. Nak step. Tapi itu sunnah sunnah Rasulullah jadi boleh lakukan sunnah ni bagus. Saya tanya ustaz ni, ustaz kata sunnah Rasulullah ni dia semua Rasulullah bila makan, cara saya tanya dengan ustaz cara tertibnya Rasulullah makan, minum air, dia minum air 3 teguk. Kemudian saya tanya ustaz minta maaf lah saya punya orang badan macam ni, minum air 3 teguk pun tak habis haus. Dan ustaz jawab sebab kita sudah terbiasa makan banyak, minum banyak. Terus saya terdiam sekejap. Asam ustaz Jadi adalah cara-cara Rasulullah, cara dia makan. Dia suka tengok orang makan. Bila dia dapat lihat orang-orang sahabat-sahabat dia makan, dia gembira, dia senyum, happy sangat. Dan saya ingat lagi bila ustaz kongsi Rasulullah bila balik rumah tu kan, nak makan, dia tanya isteri dia, ada makan apa? Kata ustaz, rumah Rasulullah ni jarang ada makan jarang, mengikut sejarah lah. Jadi bila isteri Rasulullah kata hari ni tak ada makan lah. Kita kalau suami isteri cakap macam tu, tak ada makan, saya penat-penat bekerja. Rasulullah punya jawapan senang, tak ada makan, tak apa, hari ni saya puasa. Nampak? 1% dia punya tu ada pada saya pun alhamdulillah. Tak ada makan. Selamat berpuasa semua. Jumpa anda esok dalam rancangan Malam Seram. Jadi itulah antara benda yang di-share, dikongsi dekat dalam rancangan Cakap Masjid Bual Champion. Okey, boleh tonton dan jumpa lagi. Bye-bye. Selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.